Universiti Malaysia Perlis, Dekan, halo pelajar dan alumni, selamat datang dan terima kasih ke sini. Dan saya rasa kita nak teruskan majlis ini dengan menjemput dan mempersilakan Sahibus Samahah Profesor Madya Dato' Arif Perkasa Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin atau lebih dikenali sebagai Datuk Mazhar Mufti Kerajaan Negeri Perlis. Untuk itu majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saudara pengurusi yang berbahagia, Profesor Dr. Badli Shah, Naib Chancellor Universiti Malaysia Perlis, timbalan-timbalan Naib Chancellor, pimpinan UNIMAP yang lain dan para pelajar yang saya diberitahu hari ini baru sampai. Saya ucapkan selamat datang, welcome to Perlis, ahlan wa sahlan. Selamat datang ke Perlis. Siapa dia orang Perlis yang sini? Angkat tangan. Siapa orang asal Perlis? Sikit lah. Siapa dia kali pertama datang ke Perlis? Siapa dia yang pernah dah datang ke Perlis? Dua-dua tak angkat ni. Okey, saya ada sesi yang saya rasa lebih pada setengah jam. Saya akan bercakap beberapa perkara yang merangkumi Muslim dan non-Muslim. Dan mungkin juga beberapa taklimat khususnya untuk pelajar-pelajar Muslim mengenai negeri Perlis, dan saya akan cuba juga masukkan sekali pelajar-pelajar non-Muslim untuk kongsi makluman ini. Pertama, nama saya seperti yang diperkenalkan tadi. Siapa pernah jumpa saya sebelum ni? Pernah tengok? Okey. Nama saya seperti yang diperkenalkan tadi, saya adalah Mufti Negeri Perlis. Saya cerita dulu tentang jabatan saya dan jabatan perkara yang berkaitan dengan pentadbiran agama Islam di negeri Perlis. Jabatan saya ialah jabatan mufti. Peranan jabatan mufti ini ialah untuk mengeluarkan kerja khusus, asasnya ialah mengeluarkan fatwa. Fatwa bererti pandangan-pandangan hukum, pandangan-pandangan agama yang dirumuskan oleh jawatankuasa fatwa negeri. Jadi kalau ada isu-isu yang tertentu, maka sidang fatwa itu akan bersidang dan merumuskan fatwa. Ada satu lagi jabatan, nama dia Jabatan Agama Islam. Itu bukan jabatan mufti. Ramai orang kadang-kadang dikeliru Jabatan Agama Islam, Jabatan Mufti. Dia jabatan yang berbeza. Jabatan Agama Islam dia menguruskan soal pentadbiran di sudut pelaksanaan kuasa agama di dalam negeri. Jabatan Mufti ini dia mengeluarkan pandangan agama itu. Dan kemudian nanti pelajar-pelajar juga akan tahu yang besar di Perlis ini ialah Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis. Yang dipertuanya ialah Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis. Dan semua nanti sering akan berjumpa. Kerana Majlis Agama Islam itu akan berfungsi memberi bantuan, kesusahan yang merangkumi Muslim dan non-Muslim. Okey, saya cerita dulu tentang Jabatan Mufti sebelum saya cerita tentang yang lain. Jabatan Mufti, macam mana saya bagi tahu tadi, setiap negeri dia ada Jabatan Mufti dia. Ada yang daripada Selangor, daripada daripada Kedah, daripada Johor, daripada semua negeri ini mereka ada Jabatan Mufti. Dalam sistem di Malaysia ini, setiap negeri dia ada mufti dia. Yang dilantik oleh raja pemerintah ataupun sultan negeri berkenaan. Dan peranan mufti ini mengepalai jawatan kuasa fatwa dan memberikan nasihat dan pandangan hukum kepada raja pemerintah.
Okey, apa beza Jabatan Mufti Negeri Perlis ni dengan yang lain? Saya nak cerita ringkasan ini dan kemudian saya akan masuk pada tajuk saya. Di Perlis ini, bila datang mungkin akan tengok ada sikit beza dengan negeri-negeri yang lain bagi orang Islam. Antaranya, di Perlis ini dia tidak terikat pegangannya dengan satu mazhab, satu school of thought. Dalam aliran fiqh, amalan agama di dalam umat Islam ini ada 4 school yang dianggap prominent. 4 sekolah yang dianggap utama. Kita ada mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki, ada mazhab Syafi'i, dan ada mazhab Hambali. Di negeri-negeri di Malaysia, kebanyakannya boleh kata hampir keseluruhannya terikat dengan mazhab Syafi'i. Di Perlis ini, dia punya proses pengeluaran fatwanya tidak terikat dengan satu mazhab. Dia meraihkan keempat-empat itu sekaligus. Dan dia memberikan pandangan-pandangan hukum berdasarkan tinjauan kepada 4 mazhab itu. Oleh kerana ada non-Muslim di depan ni, saya buat contoh yang ada kaitan dengan mereka, kemudian saya buat contoh-contoh yang lain. Okey. Kita akan tengok di Perlis ni, di dalam mazhab Syafi'i umpamanya, zakat tidak diberikan kepada non-Muslim. Tapi di Perlis ni, zakat diberikan juga kepada non-Muslim. Sebab itu jangan hairan kalau kita tengok dalam majlis pemberian zakat, akan diberikan juga kepada pelajar non-Muslim yang mana kita rasa jika dia memerlukannya. Pemberian itu kita letakkan di bawah mu'allaf qulubuhum, untuk bertujuan memberikan perspektif ataupun persepsi yang positif mengenai agama kepada orang non-Muslim. Kita tidak kempen dia, suruh dia, bukan kata dia kena masuk Islam, tak. Kita mahu dia merasakan Islam tidak memusuhinya. Islam adalah merupakan agama yang memberikan kebaikan untuk Muslim dan non-Muslim. So, kita akan tengok di Perlis, kenapa bagi juga? Kata zakat, kenapa dia dapat juga? Demikian adalah pandangan hukum kita. Dan ada berapa banyak lagi, nanti saya akan sebut satu persatu bila ada masa. Nanti saya akan sebut, bila datang ke Perlis, apa dia buah yang terkenal di Perlis? Pernah makan tak? Tak? Dah datang pagi tadi sempat makan? Harum manis ni dia tak ada. Dia dalam setahun lebih kurang 2 bulan dia akan ada. Bulan berapa Ustaz? Bulan 5 dengan 5 dan 6 lah. Lebih kurang 4, 5, 6 ada harum manis. Okey. Di Perlis ni, orang-orang yang ada ladang harum manis akan ada duit bila sampai musim harum manis. Boleh sampai ratusan ribu. Kerana harga harum manis ini tinggi. Di dalam mazhab Syafi'i, buah mangga tidak wajib bayar zakat. Padi wajib bayar zakat kerana dia makanan asas. Dia panggil dalam istilahnya qutul balad. Gandum bayar zakat. Tapi di Perlis, harum manis kena bayar zakat. Walaupun dalam mazhab Syafi'i kata tak kena, tapi Perlis kata kena. Sebab apa? Perlis memakai pandangan mazhab Hanafi. Kerana kita rasa merangkumi semua dan itu lebih adil. Kerana toki harum manis lebih kaya daripada toki padi. Dan kita akan lihat mungkin baru-baru ini, ini tak ada fatwa rasmi tapi saya bagi pandangan yang saya telah sebut pada rakyat Perlis. Baru-baru ni hari raya apa?
Hari raya apa ni? Haji kan? Bila hari raya haji, biasanya kita melakukan sembelihan binatang. Kambing, lembu, unta, kan? Okey. Di dalam mazhab Syafi'i, sembelihan itu hanya diberikan kepada orang Muslim untuk makan. Kerana ada kaitan dengan ibadat. Tetapi, saya telah mengeluarkan jawapan kepada mereka yang bertanya, jika sekiranya kita ada ibu bapa, kita sembelih kambing, ataupun saudara kita yang non-Muslim, mereka nak makan, mereka boleh diberikan. Kerana inilah yang diberi pandangan dalam mazhab-mazhab yang lain. Hatta Arab Saudi, yang mana negeri dia tak ada non-Muslim pun, mengeluarkan fatwa yang sama, boleh diberikan. Maka fatwa di Perlis ini akan jadi begitu fleksibel. Mungkin yang baru datang, kenapa fatwa Perlis kata macam lain? Sebab puncanya tadi, kerana dia lebih luas daripada satu mazhab. Itu dalam urusan-urusan kehidupan yang banyak lagi lah, yang nanti akan boleh tengok fatwa. Okey. Saya nak pergi pada yang Muslim, sekali saya akan pergi kepada tajuk yang lain sikit. Kepada yang Muslim dalam ibadat, dia pergi kat masjid kat Perlis ni, dia akan terkejut. Kenapa mayang subuh tak baca kunut? Sudah dia kata. Okey. Kenapa Perlis tak baca kunut? Perlis tak pernah kata baca kunut itu dosa, tak pernah kata. Tak pernah juga kata baca kunut itu sesat, tak pernah kata. Kerana baca kunut ialah pandangan di dalam mazhab Syafi'i. Tetapi Perlis memakai pandangan dalam mazhab Hambali dan juga dalam Hanafi, yang mana kunut hanya diamalkan untuk witir dan kunut nazilah. Maka kalau kita pergi ke Mekah, kita pergi ke negara Arab, kita pergi ke negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, banyak negara-negara, kita akan dapati mereka juga subuh, majoriti umat Islam ni subuh tidak kunut. Kerana itu adalah pendapat majoriti kalangan umat Islam, dan itu yang dipakai di Perlis. Faham tak ni? Bukan kerana, depa ni apa dia agama apa ni? Kita kena tahu keluasan. Satu lagi mungkin akan pergi tengok dalam Perlis ni, imam dia Allahu Akbar. Kalau biasanya negeri lain kita akan dengar Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tengok-tengok Perlis, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak bismillah. Oleh kerana baru datang Perlis, mayang kat belakang, ketul lutut. Apa dah jadi ni? Lupa ke tu imam ni? Dia tak lupa. Tapi memang di negeri ini, dia memperlahankan bismillah. Kenapa memperlahankan bismillah? Kerana itu pandangan yang diterima oleh jawatankuasa fatwa. Dalam dunia, dalam 4 mazhab ni, mazhab Hanafi memperlahankan bismillah, tak baca bismillah, dia perlahan. Bismillah. Kemudian baru baca alhamdulillah. Mazhab Maliki tidak baca langsung bismillah ketika salat. Mazhab Syafi'i baca bismillah kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mazhab Hambali baca bismillah perlahan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Perlis ambil yang majoriti tu. Walaupun di Malaysia macam minoriti, tapi dalam kerangka dunia ini, itu adalah pandangan yang majoriti. Sebab tu kalau pergi ke masjid-masjid luar negara, kita akan dapati amalan yang sama. Okey. Ini untuk perkara-perkara asas yang nanti daripada masa ke semasa saya akan terangkan bila ada kesempatan. Supaya dia jangan terkejut. Kenapa ni? Puncanya kerana bukan menafikan mazhab Syafi'i sebagai satu mazhab yang penting dan mempunyai peranannya dan mengiktiraf kehebatan mazhab Syafi'i. Perlis juga memakai mazhab Syafi'i dalam banyak fatwanya,
tetapi ia tidak terikat, menyebabkan kadang-kala ada pandangan-pandangan yang daripada mazhab lain. Mungkin orang akan tanya, kenapa nak campur-campur mazhab? Satu sudahlah. Dalam dunia ini pun, di Malaysia ini pun, kita memang campur. Cuma kita tak. Apabila kita bayar zakat fitrah, kita bayar pakai duit. Dalam mazhab Syafi'i, dia patut bayar pakai beras juga bagi orang yang makan beras. Itu kita telah campur. Zakat pendapatan di dalam mazhab Syafi'i tidak ada. Di Malaysia kita amalkan. Itu juga mengambil daripada mazhab lain, iaitu mazhab Hambali. So ada dah, kita dah campur kerana keperluan dalam kehidupan. Terutama di dalam perubatan dan seumpamanya. Okey. Apa lagi yang dianggap, yang dijaga dalam negeri ini? Salah satu yang dijaga ialah soal dia panggil ketulinan, authenticity ajaran agama. Kita cuba mengelakkan pandangan ataupun pendapat ataupun apa yang dikeluarkan tentang agama yang tidak ada asalnya. Tak berasas. Kita mengelakkan hal itu. Dalam agama ada dua perkara. Ini boleh dimanfaatkan juga oleh mereka yang bukan Muslim untuk fahami worldview tentang Islam ini. Satu, kita ada apa yang dikatakan teks agama. Teks agama tu Quran, hadis Nabi. Satu, kita ada apa yang dikatakan bagaimana memahami teks itu. Macam kita nak bagi mudah faham, kita ada undang-undang, kita ada akta, dan bagaimana nak memahami akta. Religious scripture, teks agama itu divine. Teks agama itu daripada Tuhan. Tetapi tafsiran terhadap teks agama boleh jadi betul, boleh jadi salah. Maka tafsiran terhadap teks agama kadang-kala ada perbezaan di kalangan seorang dengan seorang. Apapun yang kita pentingkan, teks itu mesti dulu betul. Kemudian apabila nak tafsir, mesti mengikut disiplin-disiplinnya. Antara benda yang kita cuba elak dalam negeri ini, nanti pelajar-pelajar akan buat program, kita mengelakkan hadis palsu. Hadis palsu. Hadis fabricated hadis. Maksud, apa yang disandarkan kepada Prophet Nabi kita Muhammad SAW yang tidak ada asal, yang tidak ada bukti daripada Nabi. Di kita tak benarkan penyebaran fabricated, fake hadis. Hadis yang palsu dalam negeri ini. Maka ada risalah-risalah yang kita edarkan di belakang, boleh ambil dan baca tentang hadis palsu dan seumpamanya. Sebab apa? Kerana agama kena kekal keasliannya. Saya nak cerita sikit. Dan kalau ada, nanti saya akan bagi ruang tentang soal jawab. Saya nak cerita sikit tentang bagaimana agama perlu asli. Bila kita datang UNIMAP, apa yang kita belajar? Bidang sastra ke sains? Bidang apa kat sini? Bidang sastra ke sains? Okey. Semua ni akan jadi engineer, jadi apa lagi? Okey, saya nak cerita tentang kenapa manusia perlu tulen, agama itu perlu tulen. Orang Arab, saya cerita orang Arab. Orang Arab, sebelum Nabi Muhammad datang, mereka adalah kaum padang pasir yang tak ada tamadun. Semasa kedatangan Nabi Muhammad, sudah ada tamadun-tamadun besar. China sudah ada tamadun. Rom sudah ada tamadun. Parsi sudah ada tamadun. Tetapi orang Arab, mereka adalah hidup di padang pasir. Mereka ada Mekah, di mana mereka semua berkumpul setiap tahun. Tapi mereka tidak ada tamadun yang kuat.
Apabila Islam datang dengan turunnya Al-Quran, menyebabkan orang Arab dapat membina tamadun yang besar. Itu adalah kesan daripada penurunan Al-Quran, daripada Mekah, Nabi Muhammad berpindah ke Yasrib, ke Madinah, kemudian membentuk satu kerajaan. Selepas baginda wafat, para sahabat berjaya membentuk empire. Sumbangan empire itu begitu besar, daripada Madinah yang kecil sehingga membentuk kerajaan yang besar seperti Baghdad. Ada Darul Hikmah, perpustakaan yang besar. Dan Islam telah sampai sehingga ke Spain. Sebab itu ada cerita ada Andalus, berkembangnya Islam di sana. Serentak dengan perkembangan Islam, dia bukan saja mengembangkan agama, ia juga mengembangkan pengetahuan tentang sains. Kalau kita pergi ke negara-negara barat sekalipun, mereka akan tunjukkan tentang contribution Muslim scientist terhadap ilmu sains di dunia ini. Siapa pergi ke Oxford, dia akan tengok ada satu tempat mempamerkan bagaimana sains yang disumbangkan, perkembangan sains yang disumbangkan oleh orang Arab, ia semua bermula daripada zaman kedatangan Islam. Dengan sebelum kedatangan Islam, Christianity telah wujud. Saya tidak kena dengar betul-betul student di sini dan rakaman ini. Saya bukan memperkatakan tentang ajaran Kristian, saya memperkatakan tentang pengalaman menghadapi sains di Eropah. Supaya jangan salah faham antara dua hal ini. Kristian sebagai satu ajaran, saya tidak bincangkannya. Saya membincangkan bagaimana apabila sains ingin berkembang. Kristian daripada Syria, kemudian dia berkembang masuk ke Eropah. Apabila dia masuk ke Eropah, di Eropah sebelum kedatangan Kristian sudah ada falsafah. Sekarang ni Kementerian Pelajaran nak memperkenalkan falsafah. Apa falsafah yang terkenal dalam dunia ni? Falsafah apa? Orang study semasa SPM ada study. Falsafah yang terkenal ialah falsafah Greek. Dan dalam falsafah Greek, dua tokoh yang utama, Plato dan Aristotle. Dunia Eropah telah dikuasai oleh apa yang kita sebut sebagai Platonic logic. Maksudnya logik Plato. Plato adalah merupakan tokoh falsafah. Dan sebelum Kristian masuk, sudah ada kepercayaan-kepercayaan, cara hidup, pegangan-pegangan berdasarkan falsafah itu. Antara perkara yang dipercayai di Eropah berdasarkan kepada teori yang dikemukakan oleh Aristotle, bumi, matahari itu mengelilingi bumi. Yakni matahari, bumi itu stationary, matahari itu revolve around the earth. Matahari mengelilingi bumi. Dalam ajaran Kristian, dia tak nak bagi tahu matahari mengelilingi bumi ataupun sebaliknya, dia tak bagi tahu. Tapi apabila dia pergi ke sana, didapati ajaran itu sudah ada. Kena dengar elok-elok, ini bukan berkaitan dengan, bukan mempertikaikan ataupun untuk belittling apa yang ada dalam Christianity, tapi nak cerita dia punya pengalaman berhadapan dengan Eropah. Apabila sampai ke sana,
Tokoh-tokoh agama juga di kalangan orang Kristian menerima pandangan umum yang menyatakan, yang berdasarkan kepada teori Aristotle, bahawasanya matahari mengelilingi bumi. Dan mereka padankan dengan konsep, oleh kerana Lord Jesus is to born in the earth, on the earth, lahir di atas muka bumi, maka sepatutnya lah Jesus berada di tengah dan yang lain itu berpusing mengelilingi bumi. Sebelum saya nak pergi terus, saya nak tanya. Ini bukan Kristian kata, yang kata ialah falsafah Greek. Kristian tak pernah kata, cuma apabila sampai ke sana, tokoh-tokohnya menerima idea ini. Dalam sains yang kita belajar, matahari mengelilingi bumi ataupun bumi mengelilingi matahari? Yang mana satu? Matahari mengelilingi bumi atau bumi mengelilingi matahari? Bumi mengelilingi. Macam mana tahu? Okey, tak apa. Kemudian pada kurun yang kedua Masihi, ada tokoh lain yang mengeluarkan pandangan yang berbeza, iaitu Aristarchus. Kalau kita pergi cari Aristarchus di internet, ada perbahasan tentang dia. Dia tak banyak maklumat yang ahli sejarah dapat tentang dia, tetapi mereka kagum, kata dia, macam mana dia boleh tahu, kata sebenarnya bumi mengelilingi matahari. Bukan seperti yang Aristotle kata. Cuma dia kata matahari itu lebih jauh daripada bulan. Dulu orang bukan ada teleskop. Dia tengok dengan mata je. Dia kata matahari lebih jauh daripada bulan 20 kali ganda lebih jauh daripada bulan. Betul tak? 20 kali ganda lebih jauh dari bulan. Betul tak? Ini semua saintis ni. Betul tak? Walaupun tak betul, kerana matahari itu sebenarnya 400 kali ganda lebih jauh daripada bulan, tetapi Aristarchus telah mencapai satu pengetahuan, matahari lebih jauh, dan matahari bukan, bumi bukan stationary, matahari itu di tengah, bumi yang mengelilinginya. Pandangan dia ini tidak dapat diterima oleh kerana ia bercanggah apa yang ada di Eropah. Tapi ketika itu agama Kristian telah kuat. Ini tak payah baca buku Islam. Pergi baca dalam Britannica, baca dalam buku-buku dalam sejarah, baca buku tulisan orang Kristian sendiri. Nanti saya kata daripada sumber Islam, tak. Dalam buku mereka sendiri tentang sekularisme, kita akan tahu hal ini. Apabila berkembang, sains mula berkembang, lahir satu orang bernama selepas Aristarchus lahir, ada orang iaitu Copernicus. Copernicus telah membawa idea, kempen tentang idea matahari di tengah, bumi mengelilingi matahari. Yang ni dia panggil dalam sains ni kita banyak, dia panggil apa? Heliocentric. Kan? Heliocentric. Matahari di tengah, bumi mengelilingi. Dan ramailah orang yang minat pengajian itu dan mula menyatakan matahari di tengah, bumi mengelilingi matahari. Ketika itu gereja telah menganggap bahawasanya tindakan itu menyanggahi ajaran Kristian. Lalu satu undang-undang telah dilancarkan, 3 juta orang manusia telah dihadapkan ke mahkamah
dan 30,000 orang telah dibakar hidup-hidup kerana memberi pendapat yang bercanggah dengan apa yang dipahami di gereja. Bukan yang dipahami oleh Kristian, yang dipahami oleh gereja Eropah ketika itu. Dia panggil Pope Innocent the Third telah mengeluarkan arahan dan ramai yang telah mati, yang diseksa. Kita ada Galilei, kita ada Bruno yang juga dalam sains yang menghadapi hukuman disebabkan kerana teori sains. Walaupun sebenarnya mereka bukan bercanggah dengan ajaran Kristian. Mereka bercanggah dengan apa yang disangka oleh gereja sebagai ajaran. Sebenarnya ia berasal daripada falsafah Greek. Sehinggalah akhirnya berlakunya revolusi industri. Ini yang berkembang, teknologi. Ataupun dikenali sebagai French Revolution. French Revolution menuntut supaya agama dan sains hendaklah dipisahkan. Jika tidak, akan berlaku macam dahulu. Orang agama akan ganggu orang belajar sains. Kerana 30,000 yang telah dibakar, 3 juta yang telah dihadapkan ke mahkamah kerana memperkatakan teori-teori sains. Itu yang berlaku di Eropah, maka pengajian sains di Eropah selepas daripada itu dipisahkan daripada ketuhanan. Sehingga Charles Darwin, apabila dia muncul, apa buku Charles Darwin? Apa buku dia? Apa buku Charles Darwin? Ini semua saintis ini. Kan? The Origin of Species. Buku Charles Darwin. Apabila Charles Darwin muncul, mengeluarkan perkara yang tak disetujui oleh gereja dan tidak disetujui juga oleh Islam sebenarnya, yang menyatakan manusia asal daripada monyet dan seumpamanya, tapi gereja dah tidak boleh buat apa-apa akhirnya, kerana telah ada satu kesepakatan, gereja jangan campur tangan urusan agama. Agama, kepercayaan peribadi, sentiasa sering tidak seimbang dengan sains. Sains adalah pencapaian. Untuk menjadi saintis, awak tidak boleh jadi seorang yang beragama. Tetapi hal ini berbeza dengan Islam dalam sejarahnya. Kerana orang Arab daripada bangsa tidak bertamadun dan tidak tahu sains. Mereka telah berkembang membentuk pengetahuan sains yang mana Eropah berterhutang budi dengan Arab, bukan dengan Arab sebenarnya, dengan umat Islam, kerana ketika Islam sampai di Spain, di sanalah diajar perkembangan sains oleh tokoh-tokoh saintis Islam yang hebat. Sehingga banyak perkataan Arab seperti alkohol, alkali dan seumpamanya yang kita sebut menggunakan al, yang merujuk kepada al di dalam bahasa Arab. Maka dari segi Islam, Islam meraihkan perkembangan sains, dan sains yang final, sains yang pasti, tidak mungkin akan bertembung dengan Quran. Bahkan Quran memuji ulama, ulama yang dipuji oleh Quran itu lebih merujuk kepada saintis daripada ulama agama, ulama pengetahuan hukum. Allah kata, alam tara annallaha anzala minas sama'i ma'a fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha wa minal jibali judadun bidun wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabibu sud wa minan nasi wad dawabi wal an'am mukhtalifun alwanuhu kadzalika innama yakhshallah min ibadihi ulama. Allah kata, tidakkah kamu lihat Allah telah menurunkan hujan daripada langit, dan kami telah mengeluarkan disebabkan hujan itu
buah-buahan yang berbeza-beza. Walaupun airnya sama, tetapi buah-buahan yang berbeza-beza. Tidakkah kamu lihat bukit yang mempunyai jalur-jalur warna putih dan merah, yang berbeza-beza warnanya, dan juga ada warna yang begitu hitam legam. Tidakkah kamu lihat manusia, haiwan yang melata, dan juga haiwan ternakan yang berbeza-beza. Yakni manusia berbeza-beza. Islam mengiktiraf kepelbagaian bangsa dan agama. Kemudian Tuhan menyatakan, sesungguhnya yang takutkan Tuhan ialah ulama. Ulama itu lebih merujuk kepada saintis, ahli-ahli yang mengkaji tentang alam ini. Maka Islam menyuruh untuk setiap manusia mempelajari ilmu. Pada zaman Nabi ada seorang yang bernama Al-Haris bin Kaladah. Dia seorang pakar perubatan. Dia bukan Muslim. Nabi menyuruh para sahabat untuk pergi mendapatkan rawatannya. Kerana Islam mengiktiraf ketokohan dan keilmuan, sekalipun daripada bukan Muslim. Dan di dalam sejarah perkembangan agama, siapa yang belajar tentang perkembangan agama Kristian, siapa yang belajar tentang perkembangan agama Yahudi, ramai orang sangka Islam sentiasa bergaduh dengan Yahudi. Tetapi sebenarnya tidak demikian. Sesiapa yang baca tentang Golden Age of Judaism, zaman kegemilangan agama Yahudi, perkembangan penulisan mereka ialah pada zaman kerajaan Baghdad di bawah pemerintahan umat Islam. Yahudi dalam sepanjang sejarah mereka, mereka diburu dan ditekan. Hatta di Eropah, Hitler, apa yang Hitler lakukan. Sebelum Hitler lakukan, juga masyarakat Eropah menganggap Yahudi adalah kumpulan yang jahat, black magic. Malam mereka kena duduk di ghetto. Tetapi semasa pemerintahan Islam, Islam telah membuka sekolah-sekolah untuk Yahudi mengembangkan falsafah dan ilmu pengetahuan mereka. Tak payah dengar cakap saya, pergi dalam internet, cari Golden Time, Golden Age of Judaism. Musa bin Maimun merupakan tokoh Yahudi Baghdad. Dia memetik banyak ilmu dan mencedok pengetahuan Al-Ghazali yang ada di dalam Islam. Maka Islam adalah agama yang meraihkan ilmu pengetahuan dan meraihkan perbezaan. Di sini ada kaum Cina, ada kaum India. Dan Islam tidak pernah menyatakan orang mana lebih mulia daripada orang lain hanya kerana perbezaan keturunannya. 1400 tahun yang lepas, Nabi Islam Muhammad merupakan orang Quraisy, ada the best tribe of Arab. Tetapi baginda berdiri di hadapan orang Arab dan menyatakan, dan orang bukan Arab, Ayyuhan nas, wahai manusia, inna rabbakum wahid, sesungguhnya Tuhan kamu satu. Wa inna abakum wahidun, sesungguhnya bapa kamu satu. La fadla li arabiyyin ala a'jamiyyin illa bitaqwa. La fadla li arabiyyin ala a'jami. Tidak ada kelebihan orang Arab kepada orang non-Arab. Wala ajami ala arabi. Tidak ada kelebihan orang bukan Arab kepada orang Arab. Wala ahmarin ala aswad. Tidak ada kelebihan orang kulit merah di atas orang kulit hitam. Wala aswadin ala ahmarin. Tidak ada kelebihan orang kulit hitam di atas orang kulit merah. Illa bitaqwa. Melainkan dengan ketaatannya kepada Tuhan. Islam telah memecahkan tembok-tembok perkauman itu dengan membina bahawasanya manusia yang baik ialah diukur pada karakternya. Maka dengan itu, Islam menjadi agama yang paling pantas berkembang di dalam dunia ini. Kita pergi ke Islam di Arab pakai jubah. Kita pergi ke China, di China, orang Islam China,
Mereka memakai baju Cina. Masjid di Cina, desainnya pun macam rumah orang Cina. Tak beza banyak dengan kita lihat tokong-tokong Cina dari segi bumbung dan desainnya. Mereka orang Islam. Islam tak kata orang Cina mesti menjadi orang Arab. Islam hanya kata orang Cina berakidah dengan akidah Islam, tak payah menukar baju menjadi baju orang Arab. Islam pergi ke India, di India orang India memakai kurta. Kita pergi ke India, tokoh-tokoh Muslim scholars di India, mereka tak memakai jubah Arab. Mereka memakai kurta. Ya, ada yang memakai, ya, tetapi mereka memakai kurta. Tapi mereka adalah Muslim. Maka Islam menjadi the fastest religion, agama yang paling pantas berkembang. Kerana Islam tidak bersifat perkauman di sudut melakukan diskriminasi kaum kerana hanya perbezaan kelahirannya. Namun Islam mengajar tentang adab. Ia mengajar tentang disiplin. Ia mengajar bahawasanya manusia mesti mengikut peraturan-peraturannya dan mesti mengikut disiplin supaya dia tidak melanggar tata susila dan uruf ataupun budi bicara yang ada pada sesuatu tempat. Ini adalah penerangan umum saya dan bolehkah saya benarkan 2 soalan? 2-3 soalan. Jika nanti dia kata stop, saya akan stop. Pengerusi seperti biasa, pengerusi itu kenal saya. Saya memang tamakkan kuasa, dah tak bagi dah kepada dia. Saya akan kendalikan sendiri untuk jimatkan masa. Jadi sesiapa yang ada soalan, dia boleh bangun tanya. Dan saya akan jawab. Selepas habis majlis ini, terus saya bagi pada pengerusi. Siapa ada soalan? Ada mikrofon ke? Siapa yang baru masuk Perlis ni? Ni ribuan ni. Dia boleh tanya. Yang non-Muslim juga boleh tanya. Saya minta maaf suara saya tak ni. Saya demam. Ada soalan? Hari ni baru sampai ya? Letih ya? Letih ya? Allah, sian. Okey. Kalau tak ada, saya sambung sikit lagi, kemudian saya done. Saya habis. Kalau tak ada, saya sambung lagi 2 jam. Okey. Sila. Bagi mic kat ada. Mana? Okay, Assalamualaikum Profesor dan juga semua pelajar-pelajar UNIMAP yang ada kat sini. Okey, saya nak tanya macam ni semua orang tahu. Okey, sekarang ni dunia kita ni ada ada pertubuhan, persatuan yang dinamakan sebagai Illuminati. So, Okey, tak apa ditanya. Okey ya. So, Yahudi ni, dia dikatakan berkait rapat dengan pertubuhan ni, di mana diorang sebenarnya merancang untuk menjatuhkan umat Islam. Sorry cakap macam ni. Okey, so macam mana pandangan Profesor bila Profesor kata sebenarnya umat Islam ni, sebenarnya Yahudi ni hubungan baik dengan orang Islam. Sedangkan diorang ada lambat diorang yang kita tak nampak. Faham tak? Sorry. Okey, terima kasih.
Okey, sekurang-kurangnya dia tanya. Menjadikan saudara-saudara yang lain ceria sikit. Okey, saya tak mau detailkan, tapi Illuminati ini bukan saja diperkatakan di kalangan orang Islam, diperkatakan juga oleh berbagai-bagai pihak tentang, saya bukan kata benar atau salah, saya nak cerita dulu bagi yang mungkin pertama kali mendengar. Tentang kononnya dalam dunia ini, ada kumpulan yang mana mereka ini merancang segala perancangan perjalanan dunia ini untuk mengikut satu kehendak. Mereka terlibat, dikatakan membabitkan golongan ini dinamakan Freemason. Dan simbol mereka dipanggil the symbol of the one eye, satu mata yang dilihat pada berbagai-bagai duit dan seumpamanya. Saya kata begini, ini pandangan saya lah. Saya rasa memang mungkin dalam dunia ini ada, dalam berbagai-bagai bidang, ada kumpulan yang memang mempunyai perancangan mereka untuk mengatur perkara-perkara tertentu. Tetapi kemungkinan sebahagian daripada cerita mereka ini telah diperbesarkan melebihi hakikat cerita itu sendiri. Berlakunya exaggeration. Yang ini mereka telah menyatakan seolah-olah those people from Illuminati, they are the one who control this world. Seakan-akan kita ni dah tak ada apa dah, semua dia kendalikan. Ini juga pada saya adalah satu pemikiran, serangan, cara peperangan pemikiran, psy war yang dimasukkan dalam fikiran kita. Seakan-akan kita dah tak boleh nak buat apa, ada pihak yang. Dan inilah yang telah berlaku exaggeration ini, yang ada banyak dalam YouTube, dalam macam-macam lagi. Maybe, mungkin ada satu kumpulan yang demikian sifatnya, yang merancang, yang terdiri daripada tokoh-tokoh dalam dunia ini, join the group. Tetapi saya tidak fikir mereka menguasai segala-galanya. Mungkin ada usaha mereka supaya menguasai ekonomi, menguasai tertentu, tetapi tidaklah seperti yang diperbesarkan itu. Itu pandangan saya lah. Terima kasih. Ada soalan lain? Sila. Sila. Bagi tepukan sikit. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya ada 2 soalan nak tanya, boleh? Boleh. Saya sebenarnya ada pasang niat nak jumpa doktor tapi dah jumpa dah. Dah jumpa ke dah nampak? Dah nampak dah. Okey. Saya ada 2 soalan. Soalan pertama kan, tadi doktor cakap yang doktor tak menerima pendapat daripada apa-apa sahaja yang tidak datang daripada agama. Adakah doktor tengah cakap tentang fahaman Wahhabi? Macam dulu kan, saya duduk Perak, saya tak tahu lah. Macam negeri Perlis ni orang cakap terkenal dengan Wahhabi. Macam tu kan, dululah dia cakap tak baca bismillah kan, Wahhabi ke apa ni? Lebih kurang macam itulah. Jadi macam mana penjelasan doktor berkaitan dengan benda tu? Okey, terima kasih. Soalan kedua, seperti yang kita seperti yang kita tahu lah, negeri utara dengan Kelantan sekali kan, terkenal dengan penularan inilah Syiah punya ni kan. Apakah peranan doktor dalam memantrah benda-benda macam ni? Terima kasih. Okey. Perlis, apakah peranan doktor dalam akan dengar perkataan, saya dah sebut perkataan Wahhabism. Wahhabi ialah satu perkataan yang digunakan pada beberapa peringkat. Dahulu semasa krisis dalaman politik dunia Islam yang membabitkan Empire Osmaniyah
dan negara-negara yang ingin keluar daripada empire disebabkan kerana kelemahan pentadbiran politik, khususnya Hijaz. Maka slogan yang dimainkan bagi golongan khususnya Hijaz ialah mereka ini adalah pengikut Muhammad bin Abdul Wahab dan mereka adalah Wahabi. Dan Wahabi ini sebenarnya Muhammad Abdul Wahab itu dia Hambali. Jadi dia itu anti kepada bid'ah dan seumpamanya, dan dia keluar daripada kerajaan Osmaniyah. Kemudian istilah Wahabi itu telah merebak di kalangan masyarakat Islam. Apa saja amalan yang tak seiras dengan masyarakat Islam, yang tempatan, lokal, yang dia tak biasa, lalu dinamakan Wahabi. Orang yang tak mau mandi safar, amalan mandi safar, khurafat itu dianggap Wahabi. Dahulu pejuang-pejuang kaum muda di Malaysia ni, kaum muda yang memperjuangkan tentang emansipasi wanita, women rights. Karena dulu kalau kita tengok, orang perempuan dipaksa kahwin, orang perempuan tak boleh keluar belajar. Golongan-golongan yang menentang monopoli golongan agama terhadap amalan-amalan agama sehingga dia charge orang dengan berbagai-bagai charge duit. Golongan ini dianggap sebagai Wahabi. Walaupun sebenarnya persepsi mereka itu betul. Mereka bukan Saudi. Golongan yang dianggap Wahabi ini ialah mereka daripada Azhar, daripada aliran dia panggil Rashid Ridha dan Muhammad Abduh dan Rashid Ridha. Hamka, tokoh yang besar. Siapa pernah dengar nama Hamka? Benar tak? Hamka telah dituduh sebagai Wahabi. Dan tak dibenarkan dia masuk ke Johor dan beberapa negara kerana pemikiran dia yang cuba menentang perkara-perkara yang dianggap tak berasas yang diamalkan dalam masyarakat Melayu. Dan juga perbezaan fiqh dan perkara-perkara khilafiah. Kemudian berlaku satu keadaan di mana dunia, di peringkat dunia, Rusia telah masuk, Soviet Union telah masuk ke Afghanistan. Rakyat Arab, khususnya Arab Saudi, telah pergi ke Afghanistan untuk memerangi Rusia. Dan halau Rusia keluar. Dan Amerika memainkan peranan kerana Amerika musuh kepada Rusia, supply senjata. Lama kelamaan golongan ini dah pandai guna senjata. Rusia dah keluar. Mereka ini dah well trained guna senjata. Dalam masa sebelum itu juga, banyak gerakan-gerakan Islam, pertubuhan-pertubuhan Islam yang nak mewujudkan apa yang dinamakan dengan Islamic State, negara Islam. Iaitu negara yang rule by Islamic law. Bila berlaku ketegangan, perkembangan kumpulan yang mula berfikir untuk menentang hegemoni Barat dengan senjata kerana mereka dah ditrain, dan mereka pula ramai daripada Arab Saudi, maka penulis-penulis Barat mula menulis tentang ancaman Wahabism. Maka Wahabi di sisi orang Barat lebih merujuk kepada golongan yang berjuang untuk menegakkan negara Islam. Bila dia nak tegak negara Islam, dia Wahabi. Sedangkan di masyarakat tempatan, Wahabi merujuk kepada golongan yang tidak mengamalkan mazhab Syafi'i. Jadi Barat ada satu istilah yang sama, tapi maksudnya lain. Tempatan ada istilah yang sama, tapi maksudnya lain. Di sisi orang Barat, apabila di Perlis ini pada tahun 30-an telah terkena ataupun telah masuk kepadanya pengaruh kaum muda. Abu Bakar Syari, kemudian di sini sebelum itu banyak orang Perlis kenal tuan guru macam-macam yang ada di sini yang
subscribe idea golongan pembaharuan yang tidak terikat dengan satu mazhab, menjadikan Perlis ini telah masuk pada tahun 48 di dalam enactment, di dalam undang-undang tubuh Perlis. Dia tidak terikat dengan mazhab. Dia bukan Wahabi, dia tak datang daripada Saudi. Ini adalah idea pembaharuan. Tapi oleh kerana orang Melayu, dia bila dia tengok saja baca bismillah pelan, dia kata bukan Syafi'i, kalau bukan mazhab Syafi'i, itu mazhab Wahabi. Sedangkan mazhab Malik tak baca langsung, mazhab Abu Hanafi tak baca bismillah perlahan, mazhab Hambali baca bismillah perlahan. Mereka bukan Wahabi. So, balik kepada isu tadi, Perlis Wahabi ke tak? Dia tidak Wahabi. Bahkan ada buku-buku, saya menasihati, ada buku Muhammad bin Abdul Wahab, Usul Salasah, ada dibaca di Perlis ni. Saya sebagai mufti telah menasihati supaya buku tu kalau boleh tak dibaca buku lain. Kerana saya rasa, bukan saya menolak dia, tetapi saya rasa kita ada pilihan yang lain. Dan Perlis tidak menerima, kalau Wahabi itu orang associatekan dengan Saudi, banyak pandangan-pandangan Saudi, Perlis tak terima. Di Perlis, jarang kita tengok orang pakai purdah. Di Perlis kita hubungan dengan non-Muslim luas dalam tafsirannya. Kita tak subscribe. Mungkin yang kita sama dengan Saudi, 2-3 benda. Kita tak mau golongan agama monopoli ataupun mengada-ngadakan benda yang tak ada dalam agama. Buat bentuk-bentuk ibadat yang akhirnya mereka untung. Buat kenduri arwah, dicharge kepada orang yang baru mati, menyusahkan keluarga si mati. Semua ni perkara yang kita tak terima di Perlis, bukan kerana dia daripada Muhammad bin Abdul Wahab, kerana itu pun yang ada dalam mazhab Syafi'i, itu juga ada dalam mazhab-mazhab yang lain. So, orang di Malaysia ni dia sebut Wahabi, dia bukan tahu. Wahabi, apa tu Wahabi? Wahabi tu Wahabi. Tahulah Wahabi tu apa? Iyalah dia Wahabi. Tahulah apa dia? Dia Wahabi. So they don't know actually apa yang dia bercakap. So di Malaysia pada hari ini kita lihat keluasan. Saya buat satu contoh. Kalau kita nak apply mazhab, dalam mazhab Syafi'i, dia ada pandangan dia yang kadang-kadang, saya buat contoh, nak bagi faham, baru ni di Perlis kita ada revert camp. Semua mereka yang baru menganut Islam, yang datang berhimpun di Perlis lebih kurang 600 orang. Dalam mazhab Syafi'i, dia sensitif dengan anjing. Kalau kena anjing basah, dia kena basuh 7 kali, salah satunya dengan air tanah. Itu dalam pandangan mazhab Syafi'i. Dalam mazhab yang lain, mazhab Syafi'i bukan saja itu, dia luaskan, bukan saja anjing kena basuh 7 kali dengan air tanah, babi pun kena basuh 7 kali, salah satunya air tanah. Itu menjadikan orang Melayu memang dia takut dengan anjing ni. Susah dia, apatah lagi kalau kena babi, dia nak kena basuh 7 kali, salah satunya dengan air tanah. Okey, tak apa, Tuanku Raja Muda berangkat, saya teruskan cerita. Okey, tak apa, itu perjalanan biasa. Saudara-saudara tengok saya. Apabila saudara kita baru menganut Islam, kalau kita bagi pandangan dalam mazhab Syafi'i, menyusahkan mereka nak balik berjumpa dengan ibu bapa mereka. Terutama rumah mereka ada anjing, mungkin mak dia makan babi. Jadi kalau kita kata macam tu, dia tak akan balik rumah dia. Bila dia masuk Islam, dia akan terputus hubungan kekeluargaan dengan keluarga dia yang bukan Muslim. Sedangkan di sana ada mazhab-mazhab yang lain yang lebih fleksibel. Kalau kena jilatan anjing, baru basuh 7 kali, bukan anjing. Adapun kesan daripada khinzir, hanya basuh seperti biasa, tak perlu air tanah. Itu lebih memudahkan urusan.
Jadi perleh subscribe idea itu. Bagi membolehkan hubungan yang harmoni. Bila dia masuk Islam, dia taklah balik, tak jumpa mak dia. Kita nak bila dia masuk Islam, dia jumpa mak dia hormat ibu dia. Kerana dia masuk Islam, dia lebih hormat kepada ibu bapa dia. Kerana dia masuk Islam, dia lebih respect kepada parents dia. Kita tak nak kerana dia Islam, dia tak respect kepada mak dia yang bukan, yang non-Muslim. So sebab itu, ini adalah kenapa kita di Perlis ini memilih pandangan yang berbagai-bagai bagi memberikan keluasan di dalam cara kita berurusan antara satu sama lain. Faham tak ni? Tadi tanya tentang Syiah. Syiah nanti saya jawab sekali lagi. Pergi ke YouTube. Ada gambar saya jawab pendirian saya tentang Syiah. Boleh dengar. Cuma hanya memerlukan data yang lebih sikit. Okey, terima kasih banyak kepada semua. InsyaAllah kita jumpa lagi lain kali. Baik, terima kasih diucapkan. Okey, terima kasih banyak.